أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب زدني علما. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan katakan olehmu, wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, bertemu sekali lagi pada pagi ini untuk kita menyambung perbahasan, masih lagi memecahkan perbahasan pada ayat 13 Hamim Al-Mu'min, dengan saya memecahkan ayat itu dengan membahaskan ayat 164 Suratul Baqarah yang masih belum selesai perbahasannya, di mana kesemua perbahasan itu adalah merujuk kepada melihat keagungan dan kebesaran Allah berdasarkan ayat 13 Hamim Al-Mu'min. Huwallazi yurikum ayatih. Dialah Allah yang telah menunjukkan kepadamu akan ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya. Dan telah saya pecahkan membahaskan ayat 164 Al-Baqarah, dan baru saya bahas 2 sahaja.
Dalam ayat 164 Al-Baqarah itu baru bahas dua. Khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Kemudian minggu lepas wakhtilafil lail wan nahar, silih berganti siang dan malam. Dan pagi ini kita bahas yang ketiga. Masih lagi 164 Al-Baqarah. Dan sebelum kita melihat perbahasan selanjutnya, maka saya ucapkan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada pagi ini. Baik, tanda-tanda kebesaran Allah, cara nak kenal Allah. Seterusnya Allah sebut, Rojok 164 Al-Baqarah. Allah sebut yang ketiga, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, iaitulah kapal-kapal yang berlayar di tengah lautan, di lautan, dengan membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Allah sebut makhluk dia yang ketiga. Untuk kenal Allah, tengok dan fikir, jangan tengok saja. Allah Ta'ala sebut wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, iaitulah kapal-kapal yang berlayar di lautan, fil bahri, laut, bima yanfa'un nas, sambil berlayar dia bawa muatan barang-barang yang beri manfaat kepada manusia. Baik, sekarang mari kita gunakan akal kita untuk melihat betapa agungnya Allah, betapa maha haibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita yang hadir, selagi nama manusia boleh melihat dengan elok, maka saya yakin tak ada siapa di antara kita yang tidak pernah melihat kapal. Kita biasa tengok kapal di laut. Allahu Akbar. Mari kita pecah perbahasan. Seketul besi dilempar ke dalam laut, besi itu tenggelam. Tapi sebuah kapal pun besi. Sebuah kapal duduk tengah laut tak tenggelam. Fikir situ dulu. Fikir keagungan, kehaibatan Allah. Seketul besi campak tengah laut, confirm tenggelam. Sebuah kapal besi, struktur dia besi, campak letak tengah laut, steady ya, tak tenggelam. Marilah ribut ke, marilah ombak kuat ke, insya-Allah dia tidak akan tenggelam selagi perjalanan kapal itu tidak berubah center of gravity dia, tidak mengubah suasana gravity dia. Maksud saya, contoh bila berlaku kebocoran. Kalau berlaku kebocoran,
air masuk dalam kapal, maka ia akan mengubah center of gravity kapal. Maka apa jadi? Dia boleh tenggelam. Sebab gravity dia sudah berubah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita belajar sains kan? Kita belajar principle of inertia. Maaf sebutlah, saya belajar engineering dulu. Saya belajar semua ni, kita belajar. Bila ada unsur luaran, contoh sebiji bola yang dilepaskan, yang digolekkan ke tanah, tiba-tiba bola tu dia akan terus bergolek sehinggalah ada unsur luaran yang mengubah dia. Seperti orang sepak dia, bila orang sepak dia, dia berubahlah. Begitu. Kapal pun sama. Dia ada center of gravity dia. Bagaimana dia pusinglah macam mana pun, selagi tak berubah center of gravity dia, dia tidak akan tenggelam biiznillah. Dia pitch dan dia roll kiri kanan. Tu kapal. Pitch up and down, depan dan belakang. Roll kiri dan kanan. Selagi tak ada yang mengubah gravity dia, dia takkan tenggelam. Itu prinsip fizik. Allahu Akbar. Sebuah kapal yang besar duduk tengah laut, belayar. Dia ada gravity dia. Tak masuk air apa semua ni, insya-Allah dia takkan berubah gravity dia. Dia tidak akan tenggelam. Itu prinsip biiznillah. Dia boleh terapung. Dia ada water tight, ada air tight, kedap udara, kedap air. Dia memerangkap udara dan dia mengapungkan kapal. Bilik-bilik, kabin-kabin yang ada dalam kapal itulah yang mengapungkan kapal sebab dia memerangkap udara. Ini panjang kalau saya nak bahas di sudut fizik sains. Cukup dengan ambil faham kapal akan terus berlayar selagi tidak berubah center of gravity dan dia takkan tenggelam kalau tak ada unsur luaran yang mengganggu dia seperti kebocoran, dia pecah dan sebagainya. Baik, full stop di situ. Tak mau panjang-panjang. Kita nak bahas apa? Pertama, bila kita sebut bahtera kapal, tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebelum kita tengok bima yang fa'unnas, Allah, kasihnya Allah, rahmatnya Allah. Bila ada kapal seketul tengah laut tu, dia bawa rahmat kepada manusia. Dia memberi kesenangan kepada manusia. Apa rahmat senang dia? Kejap lagi kita tengok. Saya nak sebut basic dulu. Bila sebut sebuah kapal, tuan-tuan muslimin dan muslimat, tolong jangan lupa Nabi Nuh alaihi salam. Tolong jangan lupa Nabi Nuh. Insan pertama yang telah membina kapal yang penuh dengan teknologi. Kapal yang dibina berdasarkan ilmu perkapalan. Tuan-tuan muslimin muslimat, boleh baca surah Al-Qamar. Tengok surah Al-Qamar. Boleh baca dalam surah Hud. Boleh baca dalam suratul A'raf. Nabi Nuh alaihi salam, dia bina bahtera bukan buat sembrono begitu sahaja, tetapi dengan sistem teknologi yang diperakui oleh orang-orang barat terutamanya sampai hari. Walaupun mereka tipu, mereka tukar akan terminologi istilahnya. Mereka sebut dengan The Noah Ark. The Noah Ark. A-R-K. Quran sebut apa? Quran sebut fulk.
wa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mash'ud, dan kami selamatkan Nuh dan juga pengikut dia fil fulk, fa lam kaf, fulk. Allah sebut kapal dengan fulk. Mat Saleh, orang barat, dia sebut dengan ark, the Noah Ark. Bahtera Nabi Nuh dia panggil ark. Ark itu bahasa Suryani, makna dia kotak. Tengok ya, Quran dengan orang putih, pembohong. Bila sebut the Noah Ark, ark ialah kotak, 4 segi. Quran kata apa? Fil fulki, fulk, fa lam kaf, fa lam kaf, fulk. Bila fulk, dia apa benda? Dia elips, bujur. Bahagian depan dia bujur, bukan 4 segi. Tuan-tuan nak faham? Tuan-tuan muslimat selalu baca surah Yasin, kan? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Ujung sekali Allah kata apa? Fi falakin yasbahun. Semua tu, planet, matahari, bulan, bintang, apa semua ni fi falakin yasbahun, duduk pada falak. Falak makna elips, bujur. Kan macam tu mereka berputar mengelilingi matahari. Fi falakin yasbahun tu yang dipanggil ilmu falak. Falakin, falak tu makna elips, dia bujur. Maka bila Allah sebut kapal Nabi Nuh fil fulkil mashhun, fil fulki, ayat dalam surah Asy-Syu'ara, fil fulki, fulk makna falak, makna bahtera Nabi Nuh adalah bujur, depan dia bujur. Macam tu struktur kapal. Mak Saleh kata ark. Ark makna 4 segi dalam bahasa Suryani. Saya pinjam kata Profesor Dr. Mak Rofah ketika membahaskan bahasa itu. Muslimin dan muslimat sekalian, bahtera Nabi Nuh dibina wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Dalam surah Al-Qamar Allah Ta'ala sebut bahawa bahtera Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh dibina dari 2 unsur. Pertama kata Allah alwah, jamak daripada luh. Alwah makna papan-papan, luh makna papan. Itu yang selalu kita baca fi lauhim mahfuz, ayat terakhir suratul Buruj. Kan? Luh mahfuz. Luh tu apa? Papan. Papan yang terpelihara. Di situlah ditulis semua akan kita ni, hidup kita, rezeki kita, semua di situ. Allahu Akbar. Maka jamak bagi luh ialah alwah. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qamar, kata Allah, kapal Nabi Nuh dibina pertama daripada papan, alwah. Yang kedua dusur, paku. Bukan main-main buat-buat bodoh begitu, tak. Kapal yang dibina dengan penuh teknologi, dengan buoyancy system, sistem perapungan dia. Kalau tuan-tuan rojok dalam internet, cuba Google tengok bahtera Nabi Nuh, tengok gambar bahtera tu. Tuan-tuan muslimin muslimat akan jumpa dalam struktur pembangunan kapal Nabi Nuh satu kompartmen yang dia panggil ballast tank. Cuba buka tengok. Semua kapal ada ballast tank. Apa dia ballast tank? Apa tujuan ballast tank? Ballast tank ialah satu kompartmen yang dipenuhi oleh air. Dalam tu ada air. Apabila kapal sengit ke sebelah kanan, maka air yang ada dalam ballast tank akan bergerak ke sebelah kiri. Right? Dia akan bergerak ke sebelah kiri
dan menarik kapal untuk stabil semula kepada center of gravity. Apabila kapal roll ke sebelah kiri, katalah ombak kuat, dia roll belah kiri, balas tank air dalam tu akan bergerak ke sebelah kanan dan menolak kapal center of gravity. Tuan-tuan muslimin muslimat, cuba tengok kapal bahtera Nabi Nuh, buka Google, tengok diagram, tengok belakang sekali ada balas tank. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mak Saleh curi ya. Dia buat kapal. Dia kata dia hebat. Daripada itu sistem dia. Subhanallah. Saya tak mau panjanglah bab tu. Kompartmen binatang, kompartmen manusia dia asingkan, ada kompartmen makanan. Semua Nabi Nuh buat dengan penuh teratur. Baik. Itu yang kedua. Tengok bahtera, ingat Nabi Nuh alaihi salam yang telah buat kapal dengan penuh sistematik. 2. 3, jangan lupa, bila tengok bahtera, ingat doa naik kenderaan kapal, naik kapal laut, naik feri, pergi berjalan ke mana ke, yang Pilangkawi apa semualah, Gelembung Pelancongan. Dengar kata nak rentah negeri dah, middle of October, kata Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, middle of October kita boleh bebas dah bergerak, insya-Allah, mudah-mudahan. Sabar sikit lagi. Nak sebut apa, kita naik feri ke, naik kenderaan laut lah, jangan lupa bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Jangan lupa doa tu. Naik feri, nak melancong ke mana ke, baca bismillahi, dengan nama Allah, majriha. Kita dah sebut dulu awal kuliah kita, majri no, ayat 41 surah Hud. Baca dengan imalah, majri, bukan majrina, majri, majriha, dengan nama Allah bergerak kapal ini. Wa mursaha, wa mursaha, dan berhenti dia, yakni berhenti kapal dengan nama Allah dia bergerak, dengan nama Allah juga dia berhenti. Inna rabbi la ghafurur rahim, sungguhnya Tuhanku pengampun penyayang. Tengok dalam ayat tu, saya nak petik sikit point. Tengok dalam ayat tu, ayat 41 surah Hud, bila Allah kata bismillahi majriha wa mursaha, mursaha, berhenti dia, mursaha. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam bahasa Arab pelabuhan dia panggil apa? Marsa. Marsa. Wa mursaha. Marsa dalam bahasa Arab maknanya pelabuhan. Tuan-tuan pernah dengar kan? Satu tempat di Perancis namanya Marseille. Marseille. Marseille tu, siapa kaki bola dia tahulah. French League apa semua. Marseille tu daripada kalimah Marsa. Entah buka sekarang. Marseille itu di France itu adalah bandar pelabuhan. Maka nama dia Marseille. Ambil pada kalimah Quran, iaitu ayat Quran, iaitu Marsa. Curi semua orang putih. Hebat dah Islam. Allah. Tapi kita dipasak. Marseille tu, Marsa, iaitu bahasa Arab, pelabuhan. Marseille, bandar pelabuhan di Perancis. Tuan-tuan, kita dipasak. Mereka jelas betul, Islam tak betul. Contoh lain mudah. Siapa yang kenal Ibnu Firnas? Firnas orang tak kenal. Ibnu Firnas orang tak kenal. Ayat saya masih baca ayat 12, ayat 13 surah Hamim Al-Mu'min, dan membahaskan ayat 13 itu dengan ayat 164 Al-Baqarah. Ni ayat kapal ni 164 Al-Baqarah.
Baik. Budak-budak sekarang, anak-anak Melayu kita majority, dia tak kenal Ibnu Firnas. Dia kenal apa? Wilbur Wright or Will Wright. Kononnya mula-mula mencipta kapal terbang. Walhal yang mula-mula ajar, yang mula-mula initiate, yang mula-mula ajak manusia berfikir bahawa manusia boleh terbang, tahun 700 lebih Masihi, ialah Ibnu Firnas. Di Turki. Ialah mula terbang. Walaupun tak jauh, dia buh sayap, dia terbang. Walaupun dia jatuh, patah kaki, dan dia pergi tu dalam 150 meter begitu. Tapi orang tengok dan manusia berfikir, awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Burung yang mengembangkan sayap. Daripada idea itulah boleh buat kapal terbang. Mak Saleh curi, dia kata Wilbur Wright or Will Wright. Hak itulah kita belajar. Walhal Ibnu Firnas. Ni kehebatan Islam, muslimin muslimat. Termasuk Marsil bandar di Perancis ambil daripada kalimah marsa. Marsa makna pelabuhan. Subhanallah. Allah, kalau saya nak sembang ni cukup panjang tentang bahtera Nabi Nuh ini, sehingga dinamakan sebuah tempat di Turki dengan Ankara. Ankara, saya ada gambar ni. Ankara tu apa? Ankara bahasa Turki, bahasa Melayu sauh. Mereka jumpa di situ, sauh kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh jumpa di situ. Wastawat ala Judi dalam surah Hud, Bukit Judi dekat belah situ, belah-belah Turki sana, Armenia sempadan. So mereka jumpa sauh tu di situ, mereka namakan tempat tu Ankara sampai sekarang. Ankara di Turki. Mak Saleh curi, mereka namakan Anchor. Nampak tak? Mak Saleh kebas, mereka namakan Anchor. Anchor tu sauh lah. Hak duk terkedarah biar tu, anchor biar tu kan gambar sauh tu. Daripada kalimah Ankara. Ankara Turki. Ankara makna bahasa Melayu ialah sauh. Di situlah saintis telah bertemu. Saya ada gambar dia, seorang lelaki sedang berdiri. Punya tinggi, punya besar sauh Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh dijumpai di Ankara di Turki. Maka sauh tu mereka buat gambar, saya ada gambar dia. Subhanallah, tinggi orang sauh tu, punya besar. Situlah mereka jumpa dan dinamakan tempat itu Ankara, dan Mak Saleh pun kebas, jadilah Anchor. Ni yang kita duduk kuliah ni, kuliah. Tu yang datang kalimah college. College perubatan, college masakan, college apa semua. College daripada kalimah kuliah. Allahu Akbar. Hebatnya Islam. Muslimin dan muslimat sekalian, bila tengok bahtera, tengok kapal, ingat jangan lupa doa yang Allah ajar. 3, 4. Okey, baik. Balik pada kita punya perbahasan. Itu saya sebut tadi, basic. Allah Ta'ala, kasihnya Allah. Allah cipta alam ni. Allah cipta alam ni punya cantik. Allah cipta bumi especially. Dan setiap negeri, negara tuan-tuan dalam bumi ni, kasihnya Allah. Dia tak buat sama. Tiap negara tu berlainan. Allahu Akbar. Catat tuan-tuan, tulis. Anchor daripada kalimah Ankara, tempat mereka jumpa sauh kapal Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah. Maka dinamakan Anchor. Orang putih kebas curi aja. Baik. Allah Ta'ala buat. Setiap negara tu dia tak sama. Saya ambil contohlah buah-buahan. Negara kita Malaysia, okeylah, ada rambutan, ada durian dan macam-macam. Entah boleh jumpa ke pokok rambutan di negara luar? Entah boleh jumpa ke
pokok durian di negara barat? Tuan takkan jumpa. Saya duduk lama di negara orang waktu buat engineering dulu. Negara Mak Saleh. Saya tak pernah jumpa pun pokok durian, tak ada. Saya tak pernah jumpa pun pokok rambutan, tak ada. Yang saya jumpa buah apple, pokok apple. Dan adalah buah-buah lain, peach apa semua. Kita tak jumpa lah pokok durian. Tak ada lah orang jual durian dekat negara barat. Tak ada. Allah buat tak sama. Negara kita jaranglah ada satu ladang luas, ladang tanam kurma. Tak ada. Nun, nak pergi kurma, tuan kena pergi Madinah. Kita kena pergi Madinah. Lesai kita melawat ziarah Masjid Quba. Kemudian kita akan pergi ke suatu ladang kurma. Pan Masjid Quba, ladang kurma luas. Belilah kurma dengan pokok tak boleh belilah. Pokok-pokok kurma, ladang kurma. Malaysia jarang mana ada ladang kurma. Durian, pokok manggis, buah langsat, tu ada. Allah buat tak sama, tuan-tuan. Subhanallah. Kita di Malaysia ada yang ini. Di barat ada yang tu. Di Arab Saudi ada yang itu. Di Malaysia, kita mana ada telaga Zam-Zam. Yang ada Zam-Zam tiruan, yang tu ada dia buai paip je dia jual. Itu pembohong. Cari duit, cara tipu, haram. Nak Zam-Zam Makkah. Lori akan hantar ke Madinah. Lori akan naik daripada Makkah, hantar ke Masjidin Nabawi. Allahu Akbar, muslimin, muslimat. Macam mana kita nak dapat benda ni? Apa lagi nak semang? Kereta. Kita pakai kereta import. Nama pun kereta import. Mak Saleh adalah kereta dia. Jerman dengan BMW dia. Dengan Volkswagen dia. Amerika dengan Ford dia. Korea dengan Samsung dia. Dengan Sangyong dia. Macam-macam lah jenis kereta dia. Dengan Kia dia. So, macam mana kita di Malaysia nak dapat benda ni? Kita ada nafsu. Maka Allah Ta'ala ilhamkan pada manusia. Kamu buat bahtera, kamu buat kapal, aku dah cipta laut, lempar kapal tu kat laut. Nah, kamu nak apa? Kamu nak Zam-Zam, kena pergi ambil, hantar dengan kapal, datang ke Malaysia. Kamu nak kereta mahal, duit kamu banyak, takkan nak pakai kereta kecil-kecil aja. Kamu mampu untuk bergerak dengan lebih selesa. Nah, kapal akan ambil kereta BMW-nya apa semua di Jerman, bawa ikut laut sampai ke Malaysia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak nampakkah nikmat? Kita pula ekspor kita punya buah manggis, ekspor kita punya hasil tanaman durian. Sampai pelabuhan sana depa punggah, depa pula angkat, kita pula nak apple merah, apple hijau, angkut pula ikut kapal. Apa berlaku, tuan-tuan, muslimin musliman? Terserlah Ar-Rahman, pemurah, kasih, rahmat Allah. Kalau tak ada kapal, macam mana nak ambil? Fikir sekejap. Kalau Allah tak bagi ilham untuk manusia membina kapal, cubalah tuan-tuan muslimin muslimat fikir, macam mana kita nak dapat benda ni? Nak berenang tengah laut tu. Nampak tak kasih Allah? Nampak tak sayangnya Allah? Mak Saleh boleh makan durian walaupun mereka sting lah apalah macam-macam. Mereka tak berapa suka bau durian. Tapi ada Mak Saleh yang suka durian. Dia boleh makan, kita ekspor dengan kapal kita. Kita ada Marsa, kita ada pelabuhan Kelang, Westport, Northport. Kita ada pelabuhan yang tolak kapal. Kita ada pelabuhan Pulau Pinang. Pergi hantar semua. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Nampak dah sayangnya Allah pada makhluk dia nama manusia. Bila berlaku macam tu,
Iaitu pertama kita boleh dapat nikmat merasai. Dapat rasa makan buah apple contoh. Dapat makan buah kurma ekspor. Dapat rasa zam-zam. Dapat naik kenderaan mewah BMW lah, CRV lah, apa macam-macam. Kita dapat nikmat tu. Apa yang penting ialah di satu sudut kalau kita nak bahas ialah membangunkan pula ekonomi sesebuah negara. Pelabuhan yang disewa kena bayar. Masuk kapal kena bayar. Kapal kena bayar pada pelabuhan. Sewa pelabuhan. Sehari tak tahu berapa ribu. Dapat income pelabuhan. Ni Kementerian Pengangkutan dia tahulah sistem ni. Secara tak langsung sesebuah negara build up their own economy. Ini mesti faham. Kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada tahap kadang-kadang manusia dia tak boleh fikir. Dia nampak kapal, dia nampak duit, dia nampak pelabuhan, dia nampak dia boleh untung. Dia lupa Allah. Wal fulkillati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Allah yang menggerakkan kapal di lautan untuk membawa barang-barang yang bermanfaat. Allah sebut dalam ayat tu, yanfa'un nas. Yanfa' manfaat untuk manusia. Allahu Akbar, muslimin dan muslimat. Ingat, itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Dalam ayat 164, ingat ya, saya masih bahas 164 Al-Baqarah, di mana 164 Al-Baqarah membahaskan 13 Hamim Al-Mu'min yang menjadi tajuk perbincangan. Saya pecahkan Hamim Al-Mu'min ayat 13 dengan 164 Al-Baqarah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, sambung ayat 164 Al-Baqarah. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allahu Akbar, tuan-tuan, muslimin muslimat. Yang keempat, Allah suruh kita tengok. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in, dan apa yang Allah turunkan daripada langit, iaitu berupa ma'in, air hujan, yang dengan air hujan itu fa ahya bihil arda ba'da mautiha, menghidupkan bumi sesudah bumi itu kering kontak. Baik, yang ni kita kena bahas panjang sikit. Kerana kita dah habis 3, masuk ke 4. Kita dah habis 3. Apa dia? Saya ulang balik. Khalqis samawati wal ard. Ni 164 no, Al-Baqarah. Penciptaan langit bumi kita dah bahas. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Bersilih berganti siang dan malam. Dan kita bahas juga pagi ni wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kapal-kapal yang berlayar yang bawa barang bermanfaat bagi manusia. Juga kita dah bahas tadi. Maka yang keempat, Allah kata, kamu fikir, kamu tengok. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan apa-apa yang turun daripada langit, iaitulah air hujan, yang dengannya menghidupkan bumi yang telah mati. Mari tengok. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita sebut as-sama, langit. Langit ni dalam bahasa Arab bawa makna tempat yang tinggi. Allah Ta'ala sebut dia bukan makna langit sahaja. As-sama dengan makna tempat yang tinggi. Hujan dia turun daripada awan. Hujan tu jatuh daripada awan, bukan blue sky tu, bukan langit biru. Tapi Allah sebut dengan langit. Ni kena faham bahasa Arab. Hujan turun daripada awan. Bukti saya pernah sekali nak landing naik kapal terbang. Pernah sekali nak landing naik kapal terbang, nak landing. Pilot umum kata tak boleh landing. Kita kena berlega sekejap dalam within 40 minutes or half an hour. Sebab airport nak landing tu hujan tengah lebat. Hujan tengah lebat, so pilot dia tak apa nak selesa. Dan
Air traffic controller pun bagi arahan supaya jangan landing dulu, bagi ujar reda. So what happened? Kami pun berlega. Saya duduk tepi tingkap waktu tu, berlega atas. At bawah kita awan. Saya tengok, saya jenguk tingkap, nampak awan. Nampak awan. Berlega, pusing, pilot pun pusing. Nampak awan tu, air tu jatuh bawah. Atas kita kering, elok. Atas kering, elok. Bila jenguk, nampak awan tu air jatuh. Astaghfirullahalazim. Cantiknya suasana. So, hujan turun daripada awan. Tapi Allah sebut, wama anzalallahu minas sama. Allah sebut dengan as-sama. Maka, kata orang pakar bahasa Arab, as-sama dengan makna tempat tinggi. Awan tinggi lah. Baik. Berapa jarak awan dengan kita? Kejap lagi saya bahas. Baik. Pertama sekali, bila sebut langit, hujan turun. Hujan turun. Itu biasa bagi kita, normal bagi kita. Yang duduk di ekuator ini, khatulistiwa ini, apa yang biasa bagi kita? Melihat hujan turun. Tapi ada satu lagi yang turun daripada langit. Apa dia? Salji. Salji. Langit yang Allah cipta. Cuma di Malaysia kita tak rasalah saljinya. Nak rasa salji boleh. Pergi ICT Shah Alam. Pergi ICT Shah Alam, bayar duit, salji buatan. Nak dapat real salji, ori punya, kita kena duduk negara barat. Sampai musim sejuk. Ataupun negara Arab yang mereka ada 4 season. Seperti Jordan. Seperti Jordan. Anak saya yang bongsu pernah mengaji di Jordan. 5 tahun duduk Jordan. So 4 season ni, di Jordan dia berlaku 4 musim. So dia ada salji. Dia ada salji. Boleh main salji apa semua, ada salji. Langit yang sama Allah Ta'ala cipta. Unsur yang sama, langit. Langit yang menurunkan hujan, langit yang menurunkan salji. Unsur Allah Ta'ala cipta langit daripada unsur yang sama. Tetapi yang ni turun salji, yang ni turun hujan. Tuan-tuan muslimin muslimat, tak nampak tak? Tak nampakkah keagungan Allah? Allahu Akbar. Tak boleh fikir kok betapa agungnya Allah. Subhanallah. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Mungkinlah tuan-tuan muslimin muslimat sudah merasai, ada yang dah pegang salji mungkin waktu belajar dulu ke, ataupun bercuti di Korea umpama kan, di sempadan tak buka lagi. Bercuti di Korea. Ada yang pergi cuti di Korea, boleh main ski di Korea, atau pergi Jepun. Kita boleh pegang salji. Langit yang sama. Saya pun alhamdulillah dah pegang salji. Syukur pada Allah, nikmat. Kita pegang salji, rasa dah. Main ski apa semua rasa dah. Walaupun saya tak masuk Olimpik, tak layak. Tapi boleh lah sakat kayuh sedah 2 tu boleh lah. Walaupun tak terror macam Mat Saleh. Rasa dah salji tu turun, tengok dia turun. Rasalah alhamdulillah, syukur pada Allah. Nikmat. Tapi nak sebut keagungan Allah. Allahu Akbar. Keagungan Allah tuan-tuan. Subhanallah. Langit yang sama, yang ni aku turunkan hujan. Sesuai dengan penduduk dia. Kita khatulistiwa sesuailah dengan kulit halus kita, dengan orang Melayu, orang Malaysia apa semua ni. Yang sana Mak Saleh sesuailah apa Allah Ta'ala buat ni, qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah bila buat dengan qadar, ketentuan, dia tahu, dia maha bijaksana. Hampa orang Malaysia tak payah salji lah, aku turun hujan sudahlah. Kan? Tak payah salji lah. Allah tahu kenapa tak payah. Allah maha mengetahui kenapa kita tak perlu salji orang Malaysia. Allah maha tahu.
Tapi Mak Saleh dia bagi salji, dia bagi hujan. Hujan di barat tak berapa lebat, tuan-tuan, tak macam kita. Tak apa lebat, salji dia lebat. Allah Maha bijaksana, Maha mengetahui keadaan makhluk ciptaan dia. Ala kulli hal, hujan. Kita fokus pada ayat. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Apa poin pertama saya nak sebut? Tuan-tuan, berapa kelajuan hujan? Berapa speed kelajuan, halaju, velocity hujan? Bila dia turun daripada awan, dia nak jatuh ke bumi. Baik, pertama kita kena ukur di sudut sains. Berapa jarak bumi dengan awan? Nah, bumi dengan awan berapa jauh? Dalam 12 km. Dalam 12 km makna 12,000 meter lah. Kita convert kepada kilometer, jadi 12 km. Itulah jarak antara bumi dengan awan, 12 km. Satu. Yang kedua, hujan turun. Berapa kelajuan hujan? Berapa V? Kalau kita belajar fizik, V lah, velocity, halaju, kelajuan. Berapa kelajuan hujan? Bila dia turun daripada awan, dia cecah ke bumi, kelajuan hujan diukur dengan, kalau saya nak sebut approximate value, kira hampir lebih kurang 570 km sejam. Itu kira hampir lah. 570 km sejam. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Saya ni travel along the way, north and south. Bawa kereta, mengajar, kuliah. Kuala Lumpur, Sarawak flight lah. Kuching flight lah. Perlis. Kadang-kadang balik tu kita speed dah letih. Tengah malam kan, harap-harap polis tak ada lah. Kita pun speed. Paling laju lah saya pernah speed 220 km. Itu paling laju lah. Saya buat sekali, dua kali. 220 km. Itu paling laju lah saya pernah speed. Itu pun tak lama. Saya buat dalam, saya ingat, dalam 2 minit lah. Saya tak berani, takut. Kan, waktu saya speed 220 km tu, terbayang muka anak bini. Laju, tuan-tuan. 220 km. Saya buat dalam seminit 2, lepas tu saya berhenti lah. Saya lepas pedal, tak berani. Itu pun rasa telinga hilang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kelajuan hujan 570 km. Tuan-tuan bayang je. Saya bawa kereta paling tinggi, saya sebut tadi, paling melaju dalam hidup saya. Saya pernah speed 220 km. Itu pun tak lama. Seminit 2 saya berhenti. Saya normal balik saya punya speed. Sebab terlampau laju bagi saya. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kereta api Jepun, bullet train. Bullet train. Bullet train tu, kelajuan dia lebih kurang, saya ingat dalam 400 km sejam. 400 km sejam. Baru-baru ni saya baca dalam satu artikel, engineer di Jepun, mereka cuba untuk increase speed lagi. Ni gila babi punya Jepun. Dia nak laju tengah mana. Mereka cuba nak increase speed lagi. Daripada 400, mereka cuba nak pergi 600 km sejam. Dan engineer telah pun design, telah pun persembahkan kepada kabinet, dan tak tahulah lulus ke tidak. Setakat saya baca tu baru design dan persembah. Nak increase lagi speed kepada 600 km. Hak do ada lah kita tengok tu, bullet train tu punya laju. Saya tak pernah ke Jepun, tapi kawan-kawan, jiran-jiran saya yang study di Jepun, ada anak murid saya, kawan saya di KL yang study buat PhD di Jepun. Dan jiran-jiran saya pun pernah pergi Jepun dan mereka pernah naik bullet train. Mereka kata laju Ustaz, selisih tu kira. Kadang kereta api tu selisih tu memang tak rasa apa, punya laju. Memang laju 400 kilo. Ni nak increase lagi 600. Kita tengok pun laju dah. Tuan-tuan muslimin muslimat,
Boleh bayang tak? Kelajuan hujan 570 km. Tetapi kenapa? Cuba tuan-tuan fikir, 570 km sejam. Kalau dia turun, dia hentam bumbung rumah. Hari-hari kita kena repair bumbung rumah. Bocor. Dia hentam ubun-ubun kita. Saya ingat mati kita. Tapi cuba tengok. Kita boleh mandi hujan. Anak-anak main bola dalam hujan. Kita rasa hentam cermin kereta kita wiper steady. Tuan-tuan, kajian telah dibuat. Hujan turun daripada awan 570 km dengan speed yang laju. Ketika dia nak sampai mencecah bumi dalam 1 km begitu, dia akan mula retarding. Dia akan perlahan. Hujan memperlahankan speed dia. Dia akan tinggal hanya 10 km sejam. Subhanallah. Apa tu? Sayangnya Allah. Kasihnya Allah. Kalau dia turun 570 km begitu, hentam bumi, hentam kita, hentam wiper, hentam cermin kereta kita. Tak tahulah tuan-tuan, muslimin muslimat, pecah berderai, bumbung rumah bocor habis. Tapi turun kat kita relax, kena wiper, kena cermin wiper boleh tolak. Sebab dia sudah tinggal 10 km sejam ketika dia mula menghampiri bumi. Siapa yang suruh dia tinggal 10 km? Allah. Allahu Akbar. Sudut ilmu sains, okeylah. Kita terimalah dia bahas apa. Hujan ni dia berlaga dengan partikel-partikel di udara. Maka dia jadi perlahan. Itu teori hampa, teori sains. Kita nak sebut Allah dulu. Sains takkan mengatasi Allah. Allah zat yang maha zat. Allah yang menurunkan hujan. Allah memerintahkan hujan untuk sampai ke bumi. Di sana ada makhluk aku nama manusia. Di sana ada makhluk aku nama haiwan-haiwan. Di sana ada makhluk aku nama pokok tumbuh-tumbuhan. Turun jadi perlahan 10 km sejam. Subhanallah, maha suci Allah. Kasihnya Allah kepada kita. Kita boleh bayangkan, muslimin muslimat, kalau 570 km. Kalau 570 km, mati kita. Punya laju. Saya dah sebut dia, saya bawa 220 km pun saya takut dah punya laju. Maka bayangkan, hujan yang turun ke atas kita tinggal 10 km sejam. Dia jadi perlahan. Allah yang memperlahankannya di atas kasih dan sayang dia kepada kita makhluk dia, manusia. Subhanallah. Muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala kata, aku Tuhan yang menurunkan hujan. Wama anzalallahu minas sama. Aku yang bawa turun hujan daripada langit. Dan hujan tu actually turun daripada awan. Tapi Allah sebut as-sama dalam bahasa Arab dengan makna tempat yang tinggi. Melayu kata langit lah. Tempat yang tinggi, bukan kata makna langit sahaja. Dan awan tu tinggi. Jarak kita dengan awan dengan bumi 12 km. Boleh tahan jauh. Dan jatuhnya air hujan ke bumi daripada 570 km sejam, dia sudah tinggal 10 km sejam. Apa makna? Kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sambung ayat. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dengan turunnya air hujan itu menghidupkan bumi yang sudah mati. Ba'da mautiha, maut mati. Bumi yang kering, turun hujan, hidup. Apa dia? Tumbuh pokok-pokok. Okey, yang ni saya kena bahas dengan satu tamsil yang lain. Ini saya kena petik ayat lain untuk kita tengok apa simbolik
kita kena tengok apa ayat Quran ni. Kita jangan baca selapis, kita kena pandang dengan pandangan maknawi. Itu yang Nabi Musa tak nampak, yang Nabi Khidir beritahu. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kan Nabi Musa mengaji dengan Nabi Khidir, suratul Kahf. Nabi Khidir bawa Nabi Musa berjalan jumpa kapal, pergi tebuk kapal. Ngamuk Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an imra. Kau dah buat satu benda yang mengarut ni. Nabi Musa tak nampak maknawi dia. Nabi Khidir nampak. Tu panjang cerita. Nak sebut, kita begitulah. Bila tengok contoh ayat ni, وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Allah turunkan hujan daripada langit, lalu menghidupkan bumi. Bukan sekadar kita melihat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, pokoknya, buah-buahan, apa semua. Bukan itu saja. Tapi ada di sebalik dia. InsyaAllah. Kita sambung minggu hadapan. Dengan saya akan bahas apa yang boleh kita lihat di sebalik dia. Di sebalik ayat bila Allah kata, aku bawa turun hujan. Dengan hujan bumi yang mati jadi segar, lalu tumbuhlah pokok-pokok. Apa simbolik di sebaliknya? Apa yang boleh kita belajar? Apa yang boleh kita lihat ke depan daripada ayat ini? Bukan sekadar melihat tumbuhnya, bertunasnya biji benih itu, lalu kita jaga akhirnya jadi pokok yang besar yang menghasilkan buah yang boleh kita makan. Rizqan lakum, rezeki untuk kamu, kata Allah. Tapi apa yang kita nak tengok ialah di sebaliknya. Apa yang kita boleh belajar? InsyaAllah. Saya jumpa tuan-tuan muslimin muslimat pada minggu hadapan, insyaAllah. Maka pagi ini kita bahas pertama, bahtera di laut. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Adanya kapal-kapal yang berlayar di laut yang membawa barang-barang yang memberi manfaat kepada manusia. Manusia dapat manfaat, import, ekspor. Kita ekspor dan kita import. Ekspor kita bawa keluar, import kita beli, kita bayar. Kita tak ada apa? Buah apple. Tak ada anggur. Okey, import daripada overseas. Kita tak ada kereta mewah, import. Kita ada apa? Durian, manggis, ekspor. Secara tak langsung, saya sebut tadi, berkembangnya ekonomi sesebuah negara. Yang kedua, kita bahas air hujan yang turun daripada langit. Dan air hujan yang turun daripada malam ni tak ada Bandit. Tidak ada kuliah malam. Hari Sabtu je lah, pukul 10. Kota Raja Ipoh. Nak sebut Bang Maim, maaf. Bang Ismail malam ni tidak ada kuliah. Hanya ada hari Sabtu, insyaAllah jam 10 FB Kota Raja. So hujan yang turun daripada langit, tumbuh pokok-pokok. Maka saya nak bahas minggu depan, apa yang boleh kita nampak di sebalik air hujan turun, bumi mati kering, tumbuh pokok. Apa yang boleh kita nampak di sebalik peristiwa ini? InsyaAllah saya jumpa tuan-tuan muslimin muslimat panjang umur. Kita jumpa minggu hadapan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
InsyaAllah jumpa minggu hadapan. Terima kasih di atas perhatian, kerjasama, perkongsian tuan-tuan muslimin dan muslimah pada pagi ini. Semoga Allah merahmati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.